dengan fitrah kejadian manusia, yang mana manusia ini berpotensi untuk menjadi mukmin ataupun menjadi kafir, sebagaimana ayat-ayat yang telah kita bincangkan sebelum ini. Kemudian seterusnya berkaitan dengan fitrah ini, mana daripada persediaan yang ada pada diri kita. Apakah persediaan yang ada pada diri kita, persediaan untuk menjadi mukmin ataupun kafir, apakah kita menepati taufik, menepati persediaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada diri kita dengan kita memperoleh taufik menepati kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca dulu pengertian taufik. Kalau sesiapa yang ada buku ini, buku surat 52. Pengertian taufik. Seorang yang dapat mengikuti jalan hidayah dikatakan sebagai mendapat taufik. Taufik ialah keselarasan antara kehendak hamba dengan qada dan qadar Allah Jalla Jalaluhu. Ia merangkumi kebaikan dan kejahatan yang merupakan sa'adah, kebahagiaan, dan syaqawah, kecelakaan atau kesengsaraan. Tetapi umumnya, taufik bermaksud apa yang selaras dengan qada dan qadar yang membawa kepada sa'adah. Sebagaimana ilhad. Ilhad ni, asal manusia keras kepala lah. Ungkapan tentang condong dan sengit dikhususkan pemakaiannya kepada condong kepada kebatilan. Ini rujukan dia Al-Maghni Sawi, syarah kepada Fiqhul Akbar. Sesiapa yang memilih kebenaran, maka dipermudahkan untuk jalan kebahagiaan. Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Jelasnya, adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa, mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya, serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan, yaitu syurga. Sebaliknya, akibat buruk jika manusia memilih kesesatan setelah mana dia mendustakan pengkhabaran dari pihak Allah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sebaliknya, orang yang bakhil daripada berbuat kebaikan dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya serta ia mendustakan perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan. Inna Allah ladhu fadlin 'ala an-nas walakin aktsaruhum la yashkurun. Sebenarnya Allah jualah yang melimpahkan kurnia kepada manusia, meliputi rezeki pemberiannya dan hukum-hukum syarak yang diturunkannya, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Jadi taufik ini dari segi bahasa. Taufik ini kalau kita lihat kepada ta'rif dari segi bahasanya, iaitu keselarasan. Maknanya menepati apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada perkara itu perkara kebaikan ataupun perkara keburukan. Jadi sebelum ini kita telah bincangkan, dalam perbincangan sebelum ini kita telah bincangkan berkenaan dengan iradah kauniyah dan juga iradah syar'iyah. Jadi di situ saya telah jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan iradah kauniyah dan iradah syar'iyah, dan saya juga telah jelaskan iradah kauniyah ni yang tu dalam bukan dalam kemampuan kita, yang tu adalah ketetapan dari segi kejadian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada satu lagi iradah syar'iyah, kehendak Allah taala dari segi syarak, ketetapan Allah taala dari segi syarak, yang tu dalam batas kemampuan kita.
batas kemampuan kita, iaitu ketentuan dari segi syarak yang orang yang berbuat baik, buat bini, sembahyang dan sebagainya, maka dia dapat pahala, dia dapat syurga. Orang yang berbuat keburukan, melakukan perkara-perkara yang tak elok, berzina, minum arak dan sebagainya, dia akan berdosa dan tempatnya adalah di dalam neraka. Jadi yang tu telah kita bincangkan sebelum ini. Baik. Jadi taufik ni dari segi bahasanya, mana seseorang itu mengikuti, memilih iradah syar'iyah, qada syar'i, ketentuan dari segi syarak yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada seseorang, dia pilih menepati iradah kauniyah, menepati kehendak Allah dari segi kejadian kepada dia. Dari segi kejadian kepada dia. Manakalaulah dari segi kejadiannya, dari segi kehendak Allah Ta'ala, dari segi kejadian, Allah Ta'ala berkehendak bahawasanya dia tu sa'adah, dia tu akan memperoleh kebahagiaan, lalu pengamalan dia mengikut iradah syar'iyah yang menepati iradah kauniyah tersebut. Menepati kehendak Allah Ta'ala kepada dia, iaitu kebaikan, iaitu sa'adah, kebahagiaan. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang itu dari segi iradah syar'iyah, dia pilih jalan keburukan, pilih jalan yang jahat, dia melakukan kejahatan, lalu iradah kauniyahnya, ketetapan dari segi kejadian kepada dia sememangnya begitu, maka pilihan dia dari segi iradah syar'iyah mendapati iradah kauniyah untuk dia. Baik. Itu dari segi bahasa. Cuma dari segi istilah dan juga dari segi makna yang kebanyakan ulama faham. Dari segi makna yang difahami oleh kebanyakan, iaitu taufik ni, dia membawa kepada sa'adah, membawa kepada kebahagiaan, iaitu seseorang itu dari segi ketetapan kauniyah, ketetapan Allah Ta'ala dari segi kejadian, dia adalah bahagia. Lalu dia dari segi syar'iyah, dari segi syarak, dia pilih jalan-jalan ke arah kebahagiaan. Jalan-jalan ke arah kebahagiaan. Jadi sebab itu kalau kita tengok ta'rif ataupun definisi yang diberikan, yang terdapat di dalam beberapa kitab, seperti di dalam Qamus, seperti umpamanya di dalam Qamus Al-Ma'ani, disebutkan at-taufiq minallahi lil-'abdi, taufiq daripada Allah kepada hamba ialah saddu tariqis syarri wa tashilu tariqil khairi, menutup jalan keburukan dan mempermudahkan jalan kebaikan. Itu mana taufik. Kemudian terdapat beberapa lagi makna taufik yang ini saya ada kopi. Cuma saya tak terjemah. Tak apa, saya terjemahkan sambil-sambil itu. Daripada beberapa kitab ta'rif. Kitab berkenaan dengan definisi. Jadi antara dia di dalam kitab At-Ta'arif karangan Al-Munawi, dia kata apa? At-taufiqu. Taufiq itu apa? Taufiq itu ialah ja'alallahu fi'la 'abdihi muwafiqan lima yuhibbuhu wa yardahu. Allah menjadikan perbuatan hamba-Nya menepati apa yang ia sukai dan apa yang ia redha. Begitu juga Abul Baqa kata, at-taufiq al-hidayatu ila wifqi syai'i wa qadarihi wa ma yuwafiquhu. Taufik itu adalah hidayah, petunjuk untuk menepati sesuatu, menepati ketentuan kepada dia, dan apa sahaja yang menepati ketentuan kepada seseorang. Itu satu. Kemudian di dalam At-Ta'rifat, Syekh Sayyid Syarif Al-Jurjani, ini juga kitab berkenaan dengan definisi-definisi.
Ha, lebih kurang sama saja dengan yang tadi, iaitu Sayyid Syarif Al-Jurjani kata, "At-taufiq ja'alallahu fi'la ibadin muwafiqan bima yuhibbu wa yardah." Taufik itu adalah perbuatan hamba yang Allah Ta'ala menjadikan perbuatan hamba menepati sesuatu yang Allah Ta'ala suka dan Allah Ta'ala redha. Jadi secara ringkasnya, taufik ni memberi makna iaitu perbuatan seseorang hamba. Perbuatan seseorang hamba menepati keredaan Allah, menepati apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia menepati iradah kauniyah, kehendak Allah Ta'ala dan ketentuan Allah Ta'ala dari segi kejadian kepada seseorang sebagaimana yang telah kita bincangkan sebelum ini. Baik. Sebab itu kalau kita tengok kepada ayat-ayat Al-Quran yang dikemukakan di dalam buku ini, dan insya-Allah saya akan tambahkan beberapa ayat yang lain. Seperti antaranya ayat yang dikemukakan di dalam skrin ni ataupun boleh tengok di dalam buku, fa amma man a'ta, adapun orang yang memberikan dan bertakwa, membenarkan kebaikan. Sebahagian mufassir mengatakan kebaikan di sini maksud dianya adalah syurga. Allah Ta'ala akan permudahkan kepada dia untuk mendapat kesenangan, iaitu mendapat syurga. Mendapat syurga. Jadi, ayat ini menunjukkan bahawasanya seseorang itu bila dia beramal dengan amalan-amalan yang baik dan ketetapan kepada dia dari segi iradah kauniyah, dari segi qada kauni, ketentuan Allah Ta'ala dari segi kejadian kepada dia adalah untuk syurga, adalah untuk kebaikan, sa'adah, kebahagiaan. Lalu dia melakukan amalan-amalan ke arahnya. Nah, amalan-amalan ke arah kebaikan, ke arah kebahagiaan. Maka dia memperolehi taufik. Dia memperolehi taufik daripada Allah Ta'ala menepati apa yang ditentukan kepada dia dan lalu dia melaksanakan perkara-perkara, amalan-amalan yang membawa kepada keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa kepada kecintaan Allah Ta'ala kepada dia. Begitu juga sebaliknya, kalau seseorang itu bakhil, kedekut, dia rasa cukup dengan kekayaan dia, dengan harta dia yang ada, dia rasa cukup, tak payah nak buat baik, tak payah nak bagi sumbangan ke apa ke. Lalu dia mendustakan perkara-perkara yang baik. Dia tak nak terima kebaikan-kebaikan yang disampaikan kepada dia. Maka dipermudahkan kepada kesengsaraan. Jadi dari segi bahasanya, bukan dari segi istilah, seperti yang telah kita bincangkan awal tadi. Dari segi bahasanya, dia juga taufik juga ni. Iaitu Allah Ta'ala dari segi iradah kauniyah, ketentuan dari segi kejadian, dia syaqawah, celaka. Itu keburukan kepada dia. Lalu dia melakukan perbuatan-perbuatan yang condong kepada ketentuan yang telah ditentukan kepada dia dari segi qada kauni, iradah kauniyah, ketentuan dari segi kejadian. Jadi mana perbuatan dia tu menepati apa yang ditentukan kepada dia. Dari segi bahasa, yang ini juga dinamakan taufik. Cuma taufik dari segi penggunaan istilah syar'i, penggunaan dari segi syarak dan juga yang diterima oleh kebanyakan ulama, iaitu perbuatan dia menepati apa yang ditentukan kepada dia, kehendak Allah Ta'ala kepada dia dari segi kejadian dan membawa keredaan Allah Ta'ala, kecintaan, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. Kemudian pengarang buku ni akhir sekali dia bawa saya kongsikan antara ayat yang menepati apa yang telah kita bincangkan ini. Antara ayat yang lain yang mana tentang taufik, yang menepati perbincangan berkenaan dengan taufik.
Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang dia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Jadi mana di sini Allah Subhanahu wa taala kata di sini, siapa yang beramal soleh, sama ada lelaki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka dia menepati apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, iaitu kebahagiaan. Mana Allah Ta'ala tetapkan dari segi kauniyah, dari segi kejadian, dia sa'adah, kebahagiaan. Lalu dia melakukan amalan yang menjurus kepada perkara tersebut, menjurus kepada kehidupan yang baik, menjurus kepada balasan yang baik di hari akhirat kelak. Jadi perbuatan itu menepati, perbuatan itu dinamakan taufiq, iaitu menepati apa yang ditetapkan kepada dia dan memperolehi keridaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam ayat yang lain, umpamanya saya kemukakan satu ayat lagi, iaitu di dalam surah An-Nazi'at. Ini surah An-Nazi'at. Nombor ayat dia tu, itulah nombor ayatnya. An-Nazi'at. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Maka dapatlah masing-masing tahu kesudahannya. Adapun orang yang melampau perbuatan derhaka dia serta dia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah tempat kediamannya. Adapun orang yang takutkan keadaan semasa dia berdiri di mahkamah Tuhannya untuk dihitung amalnya, serta dia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu, maka sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya. Jadi mana ayat ini sebagaimana ayat di atas sebelum ini, mana menyebutkan dua perkara, mana orang yang melampaui batas, orang yang mengutamakan kehidupan dunia, maka menepati apa yang ditentukan kepada dia dari segi kejadian, iaitu syaqawah, kecelakaan, maka dia akan memasuki neraka Jahannam. Jadi dari segi bahasa, itu juga dipanggil taufiq. Cuma dari segi istilahnya, dia dipanggil ilhad, condong kepada keburukan, condong kepada kebatilan. Kemudian seterusnya, orang yang takut keadaan dia semasa berdiri di hadapan Tuhannya. Orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya. Dan dia menahan diri dia daripada mengikut hawa nafsu. Perbuatan dia tu menepati kehendak Allah Ta'ala dari segi kejadian kepada dia. Menepati iradah syar'i, iradah kauniyah kepada dia. Serta perbuatan dia tu memperolehi keredaan, kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu taufik dari segi istilah. Baik. Jadi ini antara ayat-ayat yang menyebutkan berkenaan dengan taufik. Kemudian di dalam buku yang kita baca ni, akhir kepada perbincangan tersebut, pengarang mengemukakan ayat innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakin aktsaruhum la yashkurun. Sesungguhnya Allah jualah yang melimpahkan kurnia kepada manusia, meliputi rezeki pemberiannya dan hukum-hukum syarak yang diturunnya, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.
Mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kurniaan kepada kita. Kurniaan kepada kita, lalu hasil daripada kurniaan tersebut seseorang melakukan amalan yang menepati kurniaan tersebut. Iaitu amalan yang membawa keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bermakna dia telah memperolehi taufik. Dia telah memperolehi taufik di situ. Cuma kebanyakan manusia tidak mengetahui, kebanyakan daripada kita tidak mengetahui tentang apa tentang perkara ni. Maknanya perbuatan kita ni, kita nak dapat kebaikan, nak dapat condong kepada perkara-perkara yang baik, kita perlu kepada usaha. Perlu kepada usaha supaya menepati keredaan Allah Subhanahu wa taala, menepati kehendak Allah Subhanahu wa taala. Soal berkenaan dengan kejadian kita, kesudahan kita macam mana, yang itu telah saya bincangkan sebelum ini, yang itu kita tak tahu. Yang itu bukan di dalam batas kemampuan kita. Ujung datuh kita adakah sa'adah ataupun syaqawah, itu bukan di dalam batas kekuasaan kita. Itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang kita tahu dari segi syaraknya, dari segi syarak kita ikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana kebaikan kita ikut, mana-mana keburukan kita tinggalkan. Baik. Kemudian antara doa yang baik supaya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang ini antara doa yang baik untuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, iaitu Nabi SAW, dia memegang tangan Muaz, lalu dia berkata, "Ya Muaz, wahai Muaz, aku wasiat." Hadis ini sebelum dia kata lagu itu, dia kata, "Sesungguhnya aku kasih kepada engkau. Demi Allah, sesungguhnya aku kasih kepada engkau." Lalu Nabi SAW bersabda, "Aku wasiatkan kepada engkau, wahai Muaz, jangan engkau tinggalkan selepas setiap sembahyang membaca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, mensyukurimu, dan memperelokkan ibadat kepadamu. Jadi doa ini supaya apa? Supaya kita memperolehi taufik, memperolehi supaya perbuatan kita, perbuatan kita di dalam ibadat kita elok. Ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa ada, tak putus. Kesyukuran kita, bersyukur kita kepada Allah Taala sentiasa wujud di dalam diri kita. Sebab apa? Kalau Allah Taala tak bantu kita untuk memperolehi, melakukan semua ni, kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Maknanya kita tidak akan mampu untuk melakukan perbuatan yang membawa kepada taufik, yang perbuatan yang bersifat taufik daripada Allah Ta'ala. Kita tidak akan mampu jika tidak dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi itu perbincangan berkenaan dengan pengertian taufik. Kemudian kita masuk kepada perbincangan seterusnya, iaitu perjanjian alam arwah. Perjanjian alam arwah. Akhraja dzurriyyata Adam min sulbihi faj'alahum 'uqala fakhatabahum wa amarahum bil iman wa nahahum 'anil kufri fa aqarru lahu bir rububiyyati فكان ذلك منهم إيمانا فهم يولدون على تلك الفطرة ومن كفر بعد ذلك فقد بدل وغير ومن آمن وصدق فقد ثبت عليه وداوم. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan zuriat Adam dari tulang sulbinya dan menjadikan mereka orang yang berakal, memberikan kepada mereka akal. Kemudian Allah menitahkan kepada mereka dan menyuruh mereka beriman dan menegah mereka dari kekufuran. Mereka mengakui rububiyah Allah Jalla Jalaluh, maka itu berarti mereka beriman.
Maka mereka dilahirkan dengan fitrah itu. Sesiapa yang kufur selepas itu berarti dia telah menukar dan mengubah fitrahnya. Sebaliknya sesiapa yang beriman dan membenarkan berarti dia tetap dan teguh di atasnya. Ini pula perbincangan berkenaan dengan alam arwah, alam roh. Yang merupakan sesuatu yang mesti kita percaya. Tak boleh talak. Tak boleh talak. Talak bermakna menolak Al-Quran. Menolak hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak ingat, memang tak ingat pun, tak ada siapa pun ingat. Tidak ada siapa pun yang tahu. Andai kata tidak ada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita tidak akan mengetahui perkara ini. Ini berkaitan dengan alam perkara ghaib, berkaitan dengan perkara ghaib. Yang tidak boleh difikirkan oleh manusia, yang tidak boleh diperkatakan oleh manusia, kecuali berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Huraian. Sejak di alam arwah atau zaman alastu. Ada juga yang panggil alastu. Sebab dalam ayat tersebut Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum. Apakah aku bukan Tuhan kamu? Manusia telah memberikan kesaksian tentang rububiyah bagi Allah Jalla Jalaluh. Rububiyah bermaksud mengimani bahawa Allah Jalla Jalaluh adalah pencipta segala sesuatu dan pentadbir kesemuanya dan tidak ada sekutu baginya dalam perkara tersebut. Yakni mereka mengakui Allah itu Rabb mereka yang mencipta dan mentadbir segala urusan mereka. Ini berarti mereka mengakui kewajipan mereka sebagai makhluk dan sebagai hamba dengan tugas ubudiyah, yakni pengabdian dan ketaatan secara mutlak kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka. Dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri sambil dia bertanya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberikan peringatan tentang hakikat tauhid ini. Baik. Jadi di alam ruh dahulu, di alam ruh Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan perjanjian dengan semua ruh. Semua ruh. Jadi perjanjian tu yang selepas daripada ni kita akan sebut juga perjanjian itu termasuk perjanjian dengan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam secara khusus. Ini mana berdasarkan kepada ayat yang lain yang saya insya-Allah saya akan kemukakan selepas ini. Jadi hadis yang menceritakan Allah Taala keluarkan daripada sulbi Nabi Adam, zuriat Nabi Adam. Hadis ini ada beberapa hadis, ada terdapat beberapa hadis. Dalam buku ini tidak dikemukakan hadis tersebut. Mungkin saya boleh kongsikan hadis tersebut. Hadis dia panjang, ada beberapa hadis, ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Ini antara hadis yang agak tidak panjang sangat dan tidak pendek sangat.
Cukup. Lalu dia hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Allah, cukup lagi. Saya copy paste di pun tak. Kadang-kadang bertindan sikit ni. Okey. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ini antara hadis. Jadi kalau siapa-siapa nak ambil hadis ini, nak copy balik, copy paste balik, dia kena tengoklah terjemahan yang bertindan sikit tu. Sebab tak boleh copy paste sekaligus. Dia panjang sangat. Ini di antara dia. Di antara hadis dia, apa? Kita tengok hadis ni dulu. Jadi di dalam hadis ni, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي ربي من هذا؟ فقال هذا داود فقال ربي كم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. Yang ini tidak disebutkan berkenaan dengan yang kena ambil panjang dulu ya. Panjang ni agak lebih jelas. Nanti yang lebih panjang, hadis yang lebih panjang. Ini pun lambat sikit. Hadis ini riwayat Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi. Abu Daud, Tirmidzi. Okay. Hadis ini agak panjang. Daripada Muslim, saya terus terjemahlah. Daripada Muslim bin Yasar Al-Juhani, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ni. Ayat yang kita baca ni. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Jadi dalam ayat ini mana Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan Allah Taala mengambil perjanjian lalu diterima, diakui oleh semua roh pada ketika itu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Supaya apa? Supaya mereka tidak boleh berkata pada hari akhirat kelak, kami adalah lalai, kami tidak diberikan peringatan tentang hakikat tauhid.
Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam. Lalu dia menyapu belakangnya dengan tangan kanannya. Maka Allah mengeluarkan daripadanya sekumpulan zuriat lalu berfirman, aku jadikan mereka ini untuk syurga dan mereka akan beramal dengan amalan ahli syurga. Kemudian Allah menyapu Adam sekali lagi. Lalu mengeluarkan daripadanya zuriat. Maka Allah pun berfirman, aku ciptakan mereka ini untuk neraka dan mereka akan beramal dengan amalan ahli neraka. Maka seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, maka kalau begitu untuk apa amal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bila dia menciptakan seorang hamba untuk syurga, maka dia akan menjadikan ia beramal dengan amalan ahli syurga sehingga dia meninggal di atas salah satu amalan ahli syurga. Maka Allah akan memasukkannya disebabkan amalan tersebut ke dalam syurga. Bila Allah menciptakan seorang hamba untuk neraka, maka dia akan menjadikannya beramal dengan amalan ahli neraka sehingga dia mati di atas salah satu amalan ahli neraka. Maka Allah akan memasukkannya disebabkan amalan tersebut ke dalam neraka. Baik. Jadi berkenaan dengan hadis ini, antara cuma perkara telah saya bincangkan sebelum ni, iaitu terdapat di dalam hadis ini mutasyabihat, maknanya hadis yang zahirnya terdapat keserupaan antara sifat Allah dengan makhluk. Jadi yang tu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala makna yang sebenar. Jadi makna ada disebutkan dengan tangan kanan Allah, kemudian disebutkan menyapu. Jadi apakah kita nak bayangkan menyapu tu? Begini ada. Tak payah bayar. Apakah yang dimaksudkan dengan Allah menyapu? Macam mana cara Allah Ta'ala menyapu? Dari segi kaifiat dia, dari segi maksud dia hak sebenar, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terima apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikat sebenar kita tak tahu. Baik. Jadi di dalam hadis ini diceritakan dengan jelas diceritakan berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala pada di alam ruh. Di alam roh mana Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan zuriat Nabi Adam. Mana semua manusia, zuriat semua manusia daripada awal sehingga yang terakhir. Cuma ada perbahasan di kalangan ulama berdasarkan kepada hadis yang lain, ada yang mengatakan dikeluarkan semuanya daripada sulbi Nabi Adam alaihi salam, ada yang mengatakan tidak begitu, dikeluarkan daripada sulbi Adam, anak-anak dia, kemudian dikeluarkan daripada sulbi masing-masing anak keturunan zuriat masing-masing. Tu ada yang mengatakan sedemikian. Tak apalah. Sama ada pandangan yang pertama ataupun pandangan yang kedua, semuanya memberikan maksud bahawasanya Allah Ta'ala telah menghimpunkan semua roh di alam arwah dahulu. Semua roh di alam arwah dahulu, Allah Ta'ala keluarkan semua roh tu, lalu Allah Ta'ala jadikan semua roh itu berakal. Boleh dengar, boleh faham, boleh jawab. Mampu untuk menjawab. Jadi bila mana Allah Subhanahu wa taala jadikan roh itu semuanya berakal, Allah Ta'ala pun khitab kepada mereka. Kata kepada mereka. Tuju kepada mereka. Allah Ta'ala suruh beriman, Allah Ta'ala melarang daripada kekufuran. Dan Allah Ta'ala suruh supaya mereka mengakui rububiyah Allah Ta'ala. Alastu bi rabbikum? Allah Ta'ala tanya. Mereka semuanya jawab, bala syahidna, ya kami bersaksi. Jadi makna di sini bersaksi bahawasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakan mereka, yang menciptakan semua makhluk ni. Yang menciptakan semua makhluk. Dan seterusnya mengakui bahawasanya pengabdian, ketaatan secara mutlak adalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi maknanya di alam ruh dulu kita dah janji dah dengan Allah Ta'ala. Berjanji mengakui Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Berjanji untuk mengatakan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, perkara ni kita tak tahu. Kalau kita fikir pun memang tak akan
Memang tak akan datanglah imbasan kepada peristiwa tersebut. Kalau kita tanya untuk nenek kita, ayah ada apa dulu? Tak tahu juga. Tu kita nak fikir, nak mari imbasan terhadap peristiwa tersebut. Macam mana gambaran aku dulu? Di hadapan Allah Ta'ala dulu aku bersumpah depan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, aku jawab syahidalah. Tak mari juga. Tak ingat, tak datang juga ingatan. Cuma kita tahu sebagaimana yang telah saya sebutkan, kita tahu semata-mata berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara ni kalau kita tanya orang yang tidak beriman, kita kata kepada dia pun jadi celak kepada kita. Dia ni biar betul ni. Sedar atau tak sedar ni dia ni. Dia akan kata lagu tu kepada kita. Sebab apa? Sebab benda ni kita tak tahu. Kita hanya tahu berdasarkan kepada wahyu. Jadi bila mana kita tahu perkara ini berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kerja kitanya, tugas kitanya adalah menepati, melaksanakan janji yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam arwah itu. Sekarang kita dah tahu. Jadi kita kena melaksanakan janji tersebut. Baik. Kita sambung. Adalah satu inayah dan keadilannya kepada sekalian manusia, bahawa dia menciptakan mereka di atas fitrah yang sejahtera, iaitu pengakuan mereka bahawa Allah adalah pencipta dan pengatur urusan mereka, dan hanya dia sahaja yang layak disembah. Tuhan yang esa, tidak ada sekutu baginya. Ini mana? Pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadilan daripada Allah Ta'ala kepada kita semua. Allah Ta'ala ciptakan kita di atas fitrah yang sejahtera. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ciptakan kita di atas kesesatan. Allah Ta'ala tidak ciptakan kita menanggung dosa. Tidak. Sebagaimana pemahaman sesetengah agama yang mengatakan manusia dilahirkan menanggung dosa, lalu terpaksa kena baptis, kena sucikan dengan upacara baptis dan seumpamanya. Tidak. Kita percaya Allah Ta'ala ciptakan manusia dengan fitrah yang sejahtera, kosong daripada dosa, bahkan condong kepada Islam, condong kepada beriman kepada Allah dan beriman dan menepati kehendak, menepati ajaran Islam. Jadi itu adalah bantuan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita mudah untuk pergi kepada Islam. Setelah itu, jika manusia menyeleweng, sama ada dia kufur atau syirik, maka dia sendiri yang berlaku zalim terhadap dirinya dengan meninggalkan fitrah yang sebenar. Oleh sebab itu Allah menurunkan wahyu dan mengutuskan para nabi untuk mengingatkan manusia akan asal fitrah ini. Jadi mana Allah Subhanahu wa Ta'ala utuskan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, termasuklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, untuk mengingatkan kepada kita tentang asal fitrah, tentang perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tidak diutuskan Nabi, tidak diturunkan kitab suci kepada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, nescaya kita tak tahu peristiwa. Nescaya kita tidak akan mengetahui berkenaan dengan perjanjian yang telah kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu dalam kehidupan kita ni tak dapat tidak. Tak dapat tidak kita nak mencari pencipta kita, nak kembali kepada pencipta kita, kita kena tahu berdasarkan kepada manual, berdasarkan kepada ketetapan yang telah ditetapkan oleh pencipta kita kepada kita. Kalau tidak, kita tak akan cukup. Tak akan cukup. Kita nak fikir, nak kaji, nak selidik, nak apa, tidak akan temui perkara-perkara ini semua. Tidak akan mampu untuk kita mengabdikan diri kepada pencipta kita. Jadi sebab tu dalam soal ini, kalau kita bercakap dengan orang bukan Islam,
Kalau kita bercakap dengan orang bukan Islam, umpamanya kita kata, saling di kalangan mereka selalu duduk sebut, kan? Antara dia duduk sebut agama ni baik, agama ni sama sahaja, semua agama nakkan kepada kebaikan. Tidak ada agama yang suruh perkara-perkara yang buruk, tak ada. Jangan kata Islam saja yang ajak kepada kebaikan. Jangan, agama lain pun sama, Buddha, Hindu, semua ajak kepada kebaikan. Sering kita dengar ungkapan-ungkapan yang sedemikian. Jadi penjelasan kepada orang yang sedemikian, kita boleh beritahu dia betul, semua inginkan kepada kebaikan, betul. Cuma di dalam kita nak kepada kebaikan yang paling besar adalah kita nak kenal siapa pencipta kita dan kita nak berterima kasih kepada pencipta kita. Kita nak kenal siapa yang beri nikmat kepada kita dan kita nak berterima kasih kepada pemberi nikmat kepada kita. Itu penting. Yang tu penting. Baik. Jadi soal nak menyelaraskan, mengaitkan kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Jadi yang ini sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, iaitu tentang kesudahan kita tak tahu. Tidak ada siapa pun yang tahu kesudahan dia macam mana. Besok dia nak buat apa dia tak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang dia akan lakukan besok. Rancang boleh, jadi tak tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun, seseorang pun yang tahu di mana, bumi manakah dia akan mati. Maknanya kita benda besok pun kita tak pasti lagi. Jadi apa yang kita nak, kita rancang, kita betul tahu. Apatah lagi dengan kesudahan kehidupan kita, yang itu lagilah kita tak tahu. Maknanya kita tidak tahu dari segi iradah kauniyah Allah Ta'ala kepada kita, dari segi qada kauni Allah Ta'ala kepada kita, yang itu kita tak tahu. Yang itu kita serah kepada Allah Ta'ala, yang itu bukan di dalam batas kemampuan kita. Cuma yang kita tahu adalah iradah syar'iyah, qada syar'i, ketentuan Allah Ta'ala dari segi syarak. Yang itu kita tahu. Yang itu kita tahu. Jadi bila kita tahu kehendak Allah Ta'ala dari segi syarak, ketetapan Allah Ta'ala dari segi syarak, Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Maknanya buat begini kebaikan, buat begini boleh pahala, buat begini masuk syurga dan sebagainya. Allah Ta'ala telah tetapkan kepada kita. Maka kita tuju dan tuju. Kita fokus yang itu. Kita fokus yang itu. Soal kesudahan, kita tahu kita fokus yang itu, mudah-mudahan apa yang kita fokus, apa yang kita tuju berdasarkan kepada iradah syar'iyah, kehendak Allah Ta'ala dari segi syarak, mudah-mudahan ia menepati ketentuan Allah dari segi kejadian. Dia akan membawa kita ke syurga. Mudah-mudahan begitu. Jadi mana kerja kitanya tadi? Menepati iradah syar'iyah, menepati qada syar'i yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dia macam orang nak buat kerja lah, merancang. Maknanya manusia merancang, nak kaya macam mana, berniaga macam mana, bisnes macam mana. Kesudahan tak tahu. Kesudahan. Jadi kaya ke, jadi kaya ke, tak tahu. Bengkak apa ke, tak tahu. Masing-masing tak tahu. Tapi tahu teknik macam mana cara berniaga yang betul untuk jadi kaya. Tahu teknik dia begini, cara dia begini, cara dia begini, cara dia begini. Ikut laluan tersebut. Mudah-mudahan bila ikut laluan tu, mudah-mudahan memang dia boleh jadi kaya. Dia berjaya sungguh dalam bisnes dia dan seumpamanya. Jadi dalam kehidupan dunia pun begitu. Kalau seseorang tu tak tahu cara berniaga cara tak betul, lalu dia bercita-cita untuk nak jadi kaya, jadi korporat ke apa ke, itu tak kenalah. Tak kenalah. Sama juga dengan kita. Kita nak pergi ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, nak mendapat keredaan Allah Ta'ala, tapi kita tak tahu jalan untuk kita dapat keredaan Allah Ta'ala. Kita tak tahu jalan untuk kita memperolehi syurga Allah Ta'ala. Kita melalui jalan yang bengkok,
jalan yang bengkok. Menyebabkan kita tidak akan sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Banyak mana kita tengok orang yang wallahu a'lam kita pun tak tahu. Dia tu berniat baik, betul-betul nak kepada kebaikan ke, ataupun dia mencari kemudahan di dalam beragama, dia nak mudah saja. Kita tengok, dia rasa dia beragama. Dia rasa dia dapat kerajaan daripada Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya tidak. Orang-orang yang dia, kefahaman dia, sembahyang ni tak ada. Kefahaman dia lagu tu. Tu bergaduh kita dengan dia. Tak larat orang bagi dalil kita kepada dia. Dia kata dalam Quran tak ada kaifiat sembahyang. Kita kata ada, ni contoh dia. Sembahyang pada ketika peperangan dan sebagainya. Tak nak pakai juga. Jadi dia rasa dia tak sembahyang tu dia betul. Dan dia rasa orang yang sembahyang tu salah. Dia siap tanya lagi. Ini yang saya pernah lalui dah dalam perbahasan melalui WhatsApp. Dia boleh kata apa bukti orang yang tak sembahyang ni masuk neraka. Kita baca ayat Quran, masalah kakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kamu dibakar dalam neraka saqar? Mereka jawab kami dulu tak sembahyang. Dia tak pakai juga. Jadi maknanya dia nak masuk syurga dan dia rasa dia tidak akan masuk neraka dengan tak sembahyang. Dengan tak sembahyang. Lalu dia kehidupan dia, sembahyang ni bagi dia, dia kata Allah Ta'ala maksud sembahyang ni supaya kita ingat kepada Allah dan kita buat baik kepada manusia. Lagu cara kefahaman dia sampai mati. Dah mati dah orang tu yang duduk berdialog dengan saya melalui WhatsApp. Sampai mati. Jadi dia nak syurga. Dia nak pergi kepada syurga. Tapi laluan dia lalu itu tak betul. Laluan yang dia lalu itu tak betul. Maka tak sampai juga ke syurga. Sebagaimana tadi lah saya buat contoh tadi, dia nak kaya, dia nak jadi korporat, dia nak berniaga, tapi cara berniaga dia tak betul. Dia tak nak ambil panduan daripada orang-orang yang berjaya dalam perniagaan. Dia nak buat pandai, ikut kepala otak dia sendiri, maka dia tidak akan berjaya di dalam perniagaan. Jadi begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak selaraskan amalan kita. Kita nak supaya amalan kita ni membawa kita ke syurga. Maka kita kena belajar betul-betul. Kita kena cari mana pengamalan-pengamalan yang betul, yang menepati apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan menepati, kita akan berada di atas landasan taufik, menepati apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, kebaikan kepada kita, dan kita memperolehi kejayaan di dalam kehidupan akhirat kelak. Okay. Kita kena lakukan. Okey, Ustaz, kat sini ada soalan, Ustaz. Mohon pencerahan bagaimana kita menyelaraskan atau mengaitkan kita masuk syurga dengan rahmat Allah tu, dengan hadis ke Allah akan memasukkan ke syurga dengan sebab amalan ahli syurga. Yang ni saya dah jawab tadi tu. Cuma secara maksud yang tadi yang saya jelaskan tadi itu jawapan kepada yang ni lah. Maknanya kita tahu dari segi qada syar'i amalan ni bawa ke syurga, kita lakukan. Cuma bagaimana kita menyelaraskan, mengaitkan kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Sebab amalan tu, amalan ahli syurga. Yang ni kita usaha melakukan amalan ahli syurga tu lah. Seperti contoh yang saya sebut tadi lah, mana kita kena tahu yang betul. Yang betul untuk laluan yang betul, amalan yang betul untuk kita masuk ke syurga. Kita kena tahu amalan. Lalu kita beramal dengan amalan tersebut. InsyaAllah kita akan dapat masuk syurga dengan amalan yang kita lakukan. Kita memperolehi rahmat daripada Allah Ta'ala yang akan membawa kita ke syurga. Lepas pada itu, hadis Allah akan memasukkan ke syurga dengan sebab amalan ahli syurga. Yang ini banyaklah hadis-hadis itu dalam Quran pun ada disebutkan. Mana dalam Quran pun galakkan kita supaya beramal untuk apa? Untuk kita memasuki syurga. Mana mendapat ganjaran daripada Allah Ta'ala untuk membawa kita ke syurga lah. Macam apa dia kata, man shama imanan wa ihtisaba ghufira lahu
Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala, yang ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Tak apalah, dia benda tu tak mari sekaligus. Tapi maknanya secara ringkasnya, kita kena tahu yang betul amalan yang akan membawa kita ke syurga, lalu kita betul-betul beramal dengan amalan tersebut. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bawakan kita ke syurga. Kemudian seterusnya sambungan kepada fitrah ni, fitrah apa dah, alam ruh ni, yang ni dia berkait dengan fitrah juga. Yang ni insyaAllah saya sambung perbincangan di dalam kelas yang akan datang, insyaAllah. Ya, ada lagi lain soalan. Saya nampak kat sini Puan Nur Asmah ke yang kat tangan tu? Ada kada. Puan Nixon ke nak tanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, jadinya daripada apa yang Ustaz jelaskan tadi, dia punya proses tu kita beramal dengan amalan-amalan ahli syurga yang boleh membawa kita kepada reda Allah, yang menepati keredaan Allah. Kemudian dengan rahmat Allah kita masuk syurga. Macam tu kan Ustaz? Dia punya proses? Okey, terima kasih. Jelas Ustaz. Ada lagi ke? Ya, Ustaz, pengertian taufik dan hidayah tu, penyanyi alam nuruh, semua tu berkait rapat Ustaz kan? Kalau kita tengok di sini betul tak Ustaz? Itulah gunanya kita tidak skip kuliah duha kita. Ini memang amat-amat memberi manfaat sekali buat kita sebenarnya. Sebab kita nampak banyak yang tersasar, terpesong Ustaz kan? Kalau kita nampak dekat situ ada yang kata kita tengok dia macam dah buat amalan ahli syurga, tapi tetap sama juga kehidupan tu masih lagi tersasar dari akidah Islam yang sebenarnya. Dia banyak bentuk. Kadang-kadang ada setengah orang. Setengah orang ni dia hidup dia dalam kelalaian, hidup dia dalam. Jadi bila kita orang tegur apa, jadi antara yang disebut kubur lain-lain, kubur masing-masing jaga kubur masing-masing. Jadi seolah-olah apa yang dia buat tu seolah-olah akan membawa kebahagiaan dalam kubur dia, seolah-olahnya begitu. Orang tegur dia supaya bila dia masuk kubur, betul lah kubur masing-masing, tapi kami nak supaya kamu masuk dalam kubur tu, kubur yang merupakan taman-taman syurga. Jadi dia seolah-olah merasakan kubur dia tu taman syurga dengan perbuatan dia tu. Itu satu jenis. Yang jenis satu lagi yang beramal tapi pengamalan tu salah. Ialah golongan-golongan yang sesat apa pula. Dia kata dia betul. Dia kata kita pula salah. Jadi yang itu satu perkara. Jadi sebab itu sangat penting kita nak mengenali amalan-amalan yang menepati apa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk memastikan supaya apa? Supaya kita beramal betul, memperoleh taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, seterusnya mendapat rahmat daripada Allah Taala untuk memperoleh syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada lagi sebelum kita tamatkan kuliah duha ini. Saya nampak kiranya dah tak ada apa-apa soalan Ustaz. Tampaknya dah jelas lah setakat inilah Ustaz ya. InsyaAllah kita bersama lagi di minggu hadapan. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu ini yang amat-amat bermanfaat sekali mengenai pengertian taufik dan juga perjanjian alam arwah. Hanya Allah yang berhak memberi taufik kepada manusia atau kepada sesiapa saja yang dikehendaki. Kerana itu jugalah Allah menurunkan Al-Quran. Ya, Al-Quran sebagai peringatan sepanjang zaman buat kita semua. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam. Dan perbaikilah tahap ilmu kita ini ya, dengan mengukuhkan ilmu pengetahuan mesti ada dalam minda kita ini bagi mempersiapkan diri kita dengan bekalan takwa terhadap Allah SWT. Ustaz, kita tangguhkan dulu Ustaz ya, di minggu hadapan untuk
sambungan seterusnya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mendatangkan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada